Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, seperti biasa pada hari ini cikgu akan membantu pelajar-pelajar untuk memahami tentang mata pelajaran biologi tingkatan 5 KSSM. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi tentang topik yang sangat kecil iaitu topik 2.1 struktur daun ya pelajar-pelajar semua. Jom kita mulakan dengan struktur pada daun. Daun merupakan organ utama tumbuhan yang boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, struktur utama daun dibahagikan kepada dua bahagian iaitu struktur luar dan struktur dalaman. Okey, kita akan berkenalan dengan satu persatu ya bahagian luar daun dan juga bahagian dalam. Okey, ini adalah struktur luar daun. Pelajar-pelajar semua, cikgu besarkan dekat situ. Pelajar dapat lihat dua bahagian daun ini, bahagian luar, iaitu petiole dan juga lamina. Bahagian yang leper dan luas tu adalah lamina. So, bahagian seperti tangkai daun tu adalah petiole. Okey, seterusnya kita akan cuba memahami satu persatu ya, ciri-ciri yang ada pada lamina. Okey, cikgu harap pelajar dapat cuba fokus dan cuba ingat ya. Okey, lamina merupakan bahagian daun yang leper, nipis, rata dan berwarna hijau. Okey. Lamina dia berbentuk leper supaya dia dapat menghasilkan permukaan yang luas supaya sel-sel yang mengandungi kloroplas di dalamnya terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. Okey, yang seterusnya, lamina ciri dia nipis, okey, supaya dapat memudahkan gas-gas yang terlibat di dalam fotosintesis dapat meresap dengan cekap ke bahagian dalam daun juga untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi kalau kita perhatikan di situ, lamina ni sekali lagi leper, nipis, rata dan berwarna hijau. Okey, ciri leper dia membolehkan dia mempunyai luas permukaan yang besar. Okey, untuk kloroplas di dalamnya tu dapat menyerap cahaya matahari secara maksimum. Manakala lamina ni juga dia bersifat nipis. Nipis tu supaya memudahkan gas-gas yang terlibat dalam proses fotosintesis dapat meresap dengan cekap ke bahagian dalam daun. Okey, seterusnya kita perhatikan kepada struktur petiole tadi yang seperti tangkai tadi kan. Petiole ialah tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang. Okey. Petiole ini akan mengunjur masuk ke dalam lamina dan akan membentuk jaringan urat yang akan menyokong lamina secara tidak langsung. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada zon aktiviti. Untuk 2.1 ini, apakah aktiviti yang akan kita laksanakan di rumah ataupun di sekolah bersama-sama dengan guru kita. Okey, aktiviti ini dipanggil sebagai penyediaan herbarium. Penyediaan herbarium. Apa itu herbarium? Merupakan koleksi spesimen daripada tumbuhan, okey, yang telah diawetkan dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu. Tujuan dia supaya kita dapat mengumpulkan maklumat ataupun data seperti taksonomi tumbuhan tersebut, morfologi dia, ekologi dia, geografi dia, okey. Jadi kita boleh sediakan herbarium tumbuhan ini dengan mengambil tumbuhan-tumbuhan yang hanya ada di sekitar kawasan tempat kediaman kita sahaja. So, sekarang kita perhatikan kepada sampel herbarium yang telah disediakan oleh pelajar ini. So, pelajar ini telah mengambil sampel bunga raya ya, bunga raya. So, apakah maklumat yang dapat dikumpulkan oleh pelajar ini? Pelajar ini dapat kumpulkan nama tempatan dia bunga raya. Kita panggil bunga raya kan? Okey. Kemudian
family bunga raya ni daripada Malvaceae. Nama saintifik dia Hibiscus rosa sinensis, dan nama pelajar yang menyediakan herbarium ini adalah Maisarah Jamaluddin. Okey, nombor sampel maksudnya berapa sampel yang kita telah sediakan, tarikh, okey, tempat yang kita ambil sampel tersebut, dan juga nota. Nota tu ciri-ciri ataupun maklumat-maklumat yang kita perolehi pada tumbuhan tersebutlah. Contohnya dari segi bunga raya ni kita dapat mengecam bahawa dia mempunyai ciri seperti berikut. Daunnya berwarna hijau muda, separuh daunnya bergerigi di tepi yang menghala ke bahagian atas. Bunganya agak menonjol dan terserlah. Okey, bilangan bunga hanya sekuntum dan terletak pada hujung tangkai yang panjang. Okey. Sekarang kita akan cuba memahami tentang struktur dalaman lamina daun. Sebelum kita pergi lebih detail kepada struktur dalaman lamina daun ini, kita akan cuba memahami keadaan yang dipanggil sebagai susunan mozaik daun. Okey, apa itu susunan mozaik daun? Lamina daun disusun supaya tidak bertindih. Okey. Membolehkan daun menerima cahaya yang optimum untuk dia menjalankan fotosintesis. Okey, jadi keadaan ini dipanggil sebagai susunan mozaik daun. Jadi kalau kita perhatikan kebanyakan tumbuhan daunnya adalah dalam keadaan tersusun seperti mozaik, iaitu berselang-seli dan tidak bertindih antara satu sama lain. So kelebihan dia akan lebih terdedah pada cahaya matahari dan dapat menyerap cahaya matahari secara lebih banyak ataupun secara optimum. Okey. So kita beralih kepada keratan rentas lamina daun secara terperinci. Kita perhatikan dulu kepada struktur dia, gambar rajah dia sebelum kita pergi kepada fungsi setiap struktur itu. So, tumbuhan ini kelihatannya seperti daun bunga raya macam tu kan. So, kita tengok ya pada keratan rentas, lamina ini terdapat kutikel. Okey, kutikel atas dan bahagian bawah pun ada kutikel juga. Lepas tu ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Kemudian ada lapisan yang tersusun dengan kemas cantik padat itu dan bentuk sama macam itu adalah mesofil palisad. Kemudian mesofil berspan yang mana kita dapat perhatikan sel-selnya agak bulat dan kelihatan bentuk yang tidak sekata, dan terdapat ruang di antara sel-sel mesofil berspan yang kita panggil sebagai ruang udara. Kemudian terdapatnya pada bahagian mesofil berspan, terdapatnya berkas vaskular yang terdiri daripada xilem dan juga phloem. Okey. Kemudian pada epidermis bawah terdapatnya stoma ya, struktur stoma. Struktur stoma ni dia terdapat liang stoma di dalamnya, dan bukaan liang stoma itu dikawal oleh dua sel pengawal. Okey, so sekarang kita akan beralih kepada fungsi setiap bahagian tersebut secara terperinci. Kita mulakan dengan struktur kortikal tadi kan. Tadi pelajar tengok ada struktur kortikal yang mana ada dua-dua di bahagian atas dan juga di bahagian atas dan juga di bahagian bawah kortikal tu. Kortikal itu apa? Lapisan berlilin, kalis air, lut sinar. Okey. Melapisi epidermis atas dan juga epidermis bawah daun. Fungsi dia disebabkan dia kalis air itu kan. So dia menghalang daripada berlakunya kehilangan air secara berlebihan. So pelajar ingatlah kata kunci dia berlebihan. Menghalang kehilangan air secara berlebihan melalui proses transpirasi tu. Okay, so proses transpirasi tu sebenarnya proses kehilangan air kan. So dia akan mengelakkan daripada kehilangan air berlebihan melalui proses itulah. Kemudian dia lut sinar. Kenapa dia perlu lut sinar? Sebab
cahaya matahari akan dapat menembusinya untuk sampai kepada sel mesofil palisad untuk melakukan fotosintesis pada sel mesofil palisad. Okey, epidermis atas terletak epidermis atas terletak di permukaan atas daun, okey, iaitu di bawah kutikel. Sel-sel lapisan ini, sel-sel di dalam lapisan ini tidak mengandungi kloroplas, bersifat luksinar, luksinar juga supaya cahaya dapat menembusinya juga untuk sampai kepada sel mesofil palisad. Okay, sekarang pelajar perhatikan epidermis bawah. Epidermis bawah terletak di bahagian bawah daun, di permukaan bawah daun. Lapisan ini mempunyai stoma dan terdiri daripada sepasang sel pengawal yang mengawal bukaan liang stoma. Okey. Kita teruskan lagi dengan struktur-struktur yang lain pula, iaitu struktur mesofil palisad yang cikgu nyatakan tadi, yang tersusun secara cantik kan, kemas, padat, sama bentuk. Okey. Tersusun secara tegak. Tegak dan padat untuk memperolehi cahaya yang maksimum. Sel ini merupakan tapak fotosintesis. Oleh itu, sel ini mempunyai kloroplas yang banyak. So, disebabkan dia mempunyai bilangan kloroplas yang banyak, maka di situlah berlakunya proses fotosintesis yang tinggi, banyak dah. So, kita panggil tapak fotosintesis dekat situ. Kemudian seterusnya mesofil berspan yang kelihatan agak longgar tadi kan susunan dia. Berbentuk tidak sekata, okey, yang dapat menambahkan luas permukaan dalam bagi pertukaran gas. So dia lebih mengutamakan kepada pertukaran gas di dalamnya. Dia tersusun secara longgar. Okey, pelajar, harap pelajar dapat ingat ya. Dan di antaranya bila dia longgar kan, so bila dia longgar dia ada banyak ruang udara lah di antara sel-sel mesofil berspan tu. So ini keadaan ini membolehkan gas karbon dioksida dan juga air dapat merentasi daun. Okey, ini memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel mesofil palisad semasa fotosintesis. So pelajar kena ingatnya dua bahan ini, karbon dioksida itu dia masuk melalui liang stoma untuk sampai kepada mesofil palisad supaya dapat berlaku fotosintesis, dapat digunakan dalam proses fotosintesis di situ. Manakala air datangnya daripada akar kan, daripada air tanah. So masuk melalui akar, melalui xilem untuk juga digunakan di bahagian mesofil berspan, mesofil palisad. Okey, mesofil palisad ataupun mesofil berspan pun di mana bahagian yang mempunyai kloroplas kan, supaya dapat berlaku fotosintesis. Okey. Okey, yang terakhir berkas vaskula yang terdiri daripada xilem dan juga phloem. Xilem seperti yang pelajar telah sedia maklum, fungsi dia untuk mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun dan juga ke bahagian lain tumbuhan. Dinding tisu xilem ni dia berlignin. Jadi menyebabkan dia agak tebal lah. So dia lebih tebal sebab dia berlignin. Jadi keadaan ini akan memberikan sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Dan yang terakhir, phloem berfungsi untuk mengangkut bahan organik, iaitu bahan hasil fotosintesis yang berlaku di daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey. So kita cuba bincangkan tentang aktiviti 2.1 yang ini pelajar boleh lakukan di sekolah atau boleh bincangkan bersama dengan guru kan. Tapi sebelum tu cikgu cuba terangkan kepada pelajar. Tujuan dia, eksperimen ini untuk mengenal pasti keratan rentas daun monokot dan eudicot.
Okey, itu tadi kita dah kenalkan struktur keratan rentas daun kan. Okey, so tujuan dia untuk mengenal pasti keratan rentas daun monokot dan daun eudicot. So radas yang kita perlukan adalah slide tersedia. Slide maksudnya slide yang kita belilah, yang dah siap lah, ada keratan rentas daun pada slide tersebut. Kita perlukan slide tersedia keratan rentas daun monokot dan daun eudicot, dan kita perlukan mikroskop cahaya untuk kita buat pemerhatian. So kaedah yang akan kita gunakan, perhatikan slide tersedia daun monokot dan daun eudicot dengan menggunakan mikroskop cahaya. Okey, kemudian kenal pasti bahagian yang dinamakan sebagai tisu epidermis, tisu mesofil palisad. Tadi kan ada dua kita belajar kan, epidermis atas, epidermis bawah. Mesofil palisad yang berada di bahagian atas, kemudian mesofil bespan, tisu xylem, tisu phloem. Seterusnya, pelajar boleh lukislah. Apa yang pelajar dapat perhatikan pada slide tersedia tersebut, pelajar boleh lukis serta label. Lukis dan label daun keratan rentas daun monokot dan eudicot seperti yang pelajar dapat perhatikan di bawah mikroskop cahaya tersebut. So, cuba kita tengok perbincangan dia. Soalan yang ditanya, kenal pasti perbezaan antara struktur daun monokot dan daun eudicot. Boleh, pelajar boleh cuba jawab. So, jawapannya adalah cikgu ulang soalan ya. Kenal pasti perbezaan antara struktur daun monokot dan daun eudicot. Daun monokot berurat selari, manakala daun eudicot berurat jejala. Okey, soalan yang kedua. Antara daun monokot dan daun eudicot, yang manakah mempunyai ruang udara yang lebih besar? So, jawapannya adalah tumbuhan ataupun daun eudicot mempunyai ruang udara yang lebih besar. Okey, kita teruskan lagi pelajar-pelajar semua dengan soalan pengukuhan bagi subtopik ini, iaitu formatif 2.1. Soalan yang pertama. Nyatakan dua struktur luar daun. So kita dah belajar tadi kan, iaitu struktur yang dinamakan sebagai lamina dan juga petiol. Soalan yang kedua, apakah kepentingan kutikel pada daun? So kalau pelajar masih ingat, dia adalah berfungsi untuk menghalang daripada berlaku kehilangan air secara berlebihan. So pelajar mesti ingat kata kunci dia berlebihan. Dia maksudnya air itu berlaku hilang juga, tapi tidaklah terlalu banyak kan. Melalui proses penyejatan tu. Yang ketiga, nyatakan 5 struktur dalaman daun yang telah kita belajar tadi. Kita mesti masih ingatkan epidermis atas, kemudian mesofil palisad, mesofil bespan, berkas vaskular, dan paling bawah sekali adalah epidermis bawah. Soalan yang keempat, nyatakan fungsi xylem dan phloem. Xylem mengangkut air dan garam mineral. Okey, yang diserap oleh akar ke bahagian daun dan juga bahagian lain tumbuhan. Kemudian phloem berfungsi untuk mengangkut bahan organik hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Soalan yang kelima, lapisan kutikel pada epidermis adalah bersifat lusinar. Wajarkan. So jawapan dia memang wajarlah kan. Memang wajarlah. So fungsi dia adalah untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya supaya dapat melakukan fotosintesis. So cahaya itu dapat digunakan untuk proses fotosintesis pada bahagian yang mempunyai kloroplas ataupun bahagian yang mempunyai banyak kloroplas, iaitu mesofil palisad. Soalan yang keenam, bandingkan antara lapisan mesofil palisad dengan mesofil bespan. Mesofil palisad yang terletak di bawah epidermis atas tu, sel-sel mempunyai banyak, so dia sebandingkan dari segi mesofil palisad kan. Bandingkan antara mesofil palisad dengan mesofil bespan.
Mesofil parisat mempunyai banyak kloroplast dan tersusun secara padat. Struktur dia tu. Okay, lagi. Mesofil berspan kurang kloroplast dan sel-sel mesofil berspan tersusun secara lebih longgar. Okey, itu saja perkongsian cikgu bersama-sama dengan pelajar bagi topik yang sangat kecil ini, topik struktur daun. Okay, semoga kita berjumpa lagi di dalam topik yang seterusnya, iaitu topik 2.2 organ utama pertukaran gas. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan terima kasih. Itu. Ya. La.